Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita selepas kita bercuti selama 2 minggu kerana saya tiada di Singapura, saya pergi ke Indonesia. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita. Kita masih lagi bincangkan dalam bab zakat. Panjangnya bab zakat ni. Mungkin kalau kita boleh percepatkan sedikit, kemudian habis bab zakat, kita berpindah kepada bab-bab yang lain insya-Allah. Baik, pada pertemuan kita yang lalu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berhenti di muka surat 378. Perbincangan kita di muka surat 378 sebelum ini adalah mengenai hukum membayar zakat di luar negara. Ya, jadi seperti mana yang telah kita kupaskan bersama, secara umum kita digalakkan kalau dapat membayar zakat di dalam negara di mana kita peroleh keuntungan atau kita peroleh harta tersebut. Akan tetapi sekiranya di sana ada golongan-golongan orang-orang yang lebih memerlukan di luar negara, sedangkan di dalam negara masih ada juga golongan orang-orang lain yang mengeluarkan zakat, maka dalam hal sedemikian diperbolehkan seseorang itu mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya di luar negara, diperbolehkan. Kalau di sana seperti mana saya sebutkan, terutama sekali kalau di sana ada golongan orang-orang yang lebih memerlukan. Dan di sana di luar negara itu tak ada golongan orang yang mengeluarkan zakat. Atau yang mengeluarkan zakat memang sangat-sangat tidak mencukupi. Atau sebab yang lain adalah kalau sekiranya di luar negara ada wujudnya kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita ada kat luar negara. Maka pastilah kita diperbolehkan mengeluarkan zakat di luar negara. Begitu juga contohlah, katakan seorang pembantu rumah bertugas di Singapura. Bekerja di Singapura dapat hasil pendapatan di negara kita, di negara Singapura. Secara umum digalakkan membayar zakat di Singapura. Akan tetapi kalau kita renungkan, mereka tu ada kaum kerabat di luar negara, di balik di kampung mereka sendiri yang memang susah kalau dibandingkan dengan orang Singapura. Maka takkanlah orang Indonesia nak bayar zakat kat negara Singapura. Bagi mereka tu saya galakkan bayar zakat kat kampung lah. Mereka lebih memerlukan. Contoh. Ya, maka di sini dapat kita lihat pentingnya untuk kita bukan hanya melihat pada hukum kebiasaan, akan tetapi kadang-kadang kita kena lihat kepada konteks, kepada keadaan dan maslahah, keperluan dan sebagainya. Ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan. Muka surat 378 daripada kitab Fiqh Sunnah, tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah daripada terjemahan. Baik. Penulis mengatakan muka surat 378 yang terjemahannya berbunyi. Mazhab Hanafi berpendapat bahawasanya dimakruhkan memindahkan zakat melainkan dalam beberapa keadaan berikut. Jadi dalam mazhab Hanafi pula secara umum tak digalakkan makruh pindahkan zakat ke luar negara, bayar zakat di luar negara, makruh. Kalau tanpa sebab. Tak ada sebab, maka makruh. Akan tetapi kalau di sana ada maslahah, maka dibolehkan. Bukan hanya dibolehkan, bahkan kadang-kala diutamakan, digalakkan. Jadi beliau mengatakan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Dalam keadaan-keadaan berikut bukan makruh. Boleh dan bahkan digalakkan. Contoh, nokta pertama. Apabila hendak diberikan kepada kaum kerabat yang lebih memerlukan kerana yang demikian akan mengeratkan lagi tali silaturahmi. Baik, ini seperti mana yang saya sebutkan tadilah. Kalau ada kaum kerabat, maka galakkan tunaikan untuk kaum kerabat. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah belajar dah. Dalam bab zakat, kita dah kupaskan sebelum ini. Kita memberi zakat kepada orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kita kenal berbeza.
Memberi zakat kepada orang yang tidak kita kenal dapat pahala menunaikan zakat. Tetapi memberi zakat kepada orang yang kita kenal, kaum kerabat kita, dapat 2 jenis pahala. Pertama, pahala tunaikan zakat. Kedua, pahala pereratkan tali silaturahmi. Maka dengan demikian para jemaah, kalaulah kaum kerabat kita seperti mana yang baru saya sebutkan tadi, berada di luar negara dan mereka itu susah, maka digalakkan, berilah zakat kepada mereka. Kat Singapura ni para jemaah, berapa ramai pembantu rumah daripada Indonesia? 1,000 ada? 10,000? Mungkin 50,000. Maka kalau setiap seorang daripada mereka tunaikan zakat, dapat membantu orang kampung, contoh, maka dengan demikian alangkah baiknya. Maka dari itu bagi mereka-mereka yang bertugas di Singapura, daripada pembantu rumahnya, bukan hanya orang Indonesia, bahkan juga daripada Bangladesh, katakan. Daripada Bangladesh, ada di antara mereka doktor, ada di antara mereka banker. Jarang kita nampak, tapi ada. Bangladesh yang banker, doktor, engineer dan yang lain-lain. Tunaikan zakat, kampung lah, luar negara. Negara masing-masing dapat membantu tingkatkan ekonomi, membantu saudara-saudara Islam kita yang berada di luar yang sangat memerlukan. Jadi dalam mazhab Hanafi mengatakan tak digalakkan mengeluarkan zakat di luar negara kecuali sebab-sebab berikut. Yang kedua, dipindahkan kerana hendak diberikan kepada suatu kumpulan yang lebih memerlukannya berbanding penduduk negeri asal. Di sana ada kumpulan yang lebih memerlukan dibanding penduduk negeri asal. Negara kita memang perlukan zakat, tunaikan zakat di negara kita, sebahagian, tapi jangan semua. Sebahagian. Kerana apa? Luar negara banyak memerlukan. Kadang-kadang saya lihat ya, pengalaman saya menjelajahi dunia. Banyak negara-negara lain yang memerlukan. Bukan hanya golongan orang-orang fakir, bukan hanya golongan orang-orang susah. Bahkan kadang-kadang dakwah yang mereka lakukan juga berbeza. Dakwah kita kuliah, syarahan, alhamdulillah. Tapi dakwah di antara tempat-tempat yang saya lihat, ada di antara mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman yang tak memahami Islam, nak kasih faham orang-orang yang tak beriman kepada Islam. Memahamkan mereka akan Islam. Ada di antara mereka berdakwah di tepi jalan. Contoh, ada di antara mereka dengan tugas dakwah mereka itu satu kampung masuk Islam. Masya Allah. Contoh. Jadi perkara-perkara sebagai perkara yang kita tak dapat buat kat negara kita, tapi mereka dalam masalah ini di negara mereka bukanlah satu perkara yang melanggar undang-undang dan itu satu perkara biasa, dakwah mereka laksanakan, Masya Allah. Jadi mereka memerlukan bantuan. Contohlah ya, ada di antara mereka rumah pusat tahfizul Quran memerlukan bantuan, ada di antara mereka memang fakir miskin betul-betul susah. Ini contoh-contohlah. Jadi kadang-kadang kita tak boleh malas. Tak boleh nak senang kasih sudahlah. Anda kasih berapa zakat? 10,000, 20,000 kasih saudara. Jangan. Kena rajin sedikit. Baik. Antara sebab yang dibolehkan, bahkan kadang-kadang digalakkan mengeluarkan zakat di luar negara adalah ia dipindahkan kerana lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Seperti mana kita sebutkan tadilah. Ia dipindahkan dari negara perang ke negara Islam. Baik, kadang-kadang sebagian negara itu umat Islam ditindas, maka mereka kadang-kadang kita tengok video atau inilah, naik kapal, naik sampan, lari daripada negara mereka. Sehelai sepinggang. Betul-betul berhijrah. Sama lebih kurang sama, hampir sama dengan hijrah di zaman Nabi SAW. Menyelamatkan akidah. Sehelai sepinggang, tak buat apa-apa. Zakat kita tu agak-agak sama tak? Dari segi appreciation. Mereka kalau dapat bantuan, alhamdulillah. Contoh. Tapi yang penting, kita kena berhati-hatilah. Ketika keluarkan zakat di luar negara, kadang-kadang di luar negara pun kadang-kadang ada orang yang menipu. Ada sedikit-sedikit. Jangan sampai kita keluarkan zakat kepada golongan orang-orang yang mempergunakan agama.
Kalau kita kena berhati-hatilah. Ada yang katakan kalau ada sebahagian golongan itu golongan teroris dan sebagainya, nanti menyalahi undang-undang Singapura juga. Jadi dalam perkara ini kita kena berhati-hati kerana sebahagian golongan orang-orang itu kadang-kadang mereka menggunakan agama untuk tujuan politik. Ini contoh. Baik. Nokta yang kelima, dipindahkan kerana hendak disalurkan kepada penuntut ilmu. Jadi kita tahu dalam negara kita, alhamdulillah ada mereka menuntut ilmu. Tetapi tempat Universiti Azhar, ada mereka yang menuntut ilmu kat Syria, kat Kuwait, tempat Madinah, tempat Arab Saudi, Riyadh dan sebagainya. Ada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Moga-moga dengan sumbangan zakat kita bantu mereka menuntut ilmu, mereka pulang mengajarkan ajaran yang hak, kita akan dapat cebisan-cebisan pahala. InsyaAllah. Ya. Jadi pentinglah. Kita pun tengoklah, orang ni nak menuntut ilmu. Awak nak menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Satu lagi nak menuntut ilmu apa? Nak menuntut ilmu joget dan tarian. Kita nak hidupkan balik joget-joget Melayu kat Singapura. Tak payahlah. Ni awak nak joget, saya tanggung dosa pula. Ya. Jadi kita kena pick and choose lah. Supaya bermanfaat. Atau kerana zakat tersebut dibayar sebelum tiba masanya setahun. Jadi diperbolehkan, seperti mana telah kita sebutkan, kalau ada keperluan kita boleh bayar advance. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dan seperti mana kita sebutkan, mazhab Syafi'i berpendapat bahawasanya tidak dibolehkan memindahkan zakat tetapi hendak diagihkan dalam negara kerana harta tersebut diperoleh melainkan apabila tidak dijumpai seseorang yang berhak menerima zakat di negara itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seperti mana telah kita sebutkan, zakat mesti kita beri tunaikan di dalam negara. Kecuali dalam negara kita dah tak ada orang yang nak terima zakat. Jadi dalam negara kita tetap ada orang terima zakat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam perkara-perkara begini, seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, termasuk dalam bab-bab yang lain, walaupun mazhab Syafi'i katakan demikian, namun kita sebagai seorang yang beriman, kita kena lihat keperluan dan maslahah. Tak salah untuk kita untuk menggunakan pendapat ulama-ulama yang lain untuk menggunakan pendapat para imam yang lain. Jadi kita telah mengetahui sebelum ini kehidupan kita melihat sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, Sunnah, kemudian ada pendapat ulama, pendapat mazhab-mazhab tertentu. Mereka hanya beri pandangan supaya mempermudahkan kita mengamalkan agama, beramal. Akan tetapi kita tidak tertakluk mesti mati-mati ikut satu pendapat. Oh tidak. Ya, kita boleh apatah lagi kalau di sana memang ada keperluan seperti mana telah kita pelajari sebelum ini. Baik. Untuk pendapat mazhab Syafi'i, mereka berdalilkan daripada dalil dari Amr bin Shu'aib bahawasanya Mu'adz bin Jabal senantiasa menetap di daerah Al-Janat sejak Rasulullah SAW mengutusnya hinggalah kewafatannya. Kemudian dia datang menghadap Umar, namun tidak kemudian dia dikembalikan ke tempat tugasannya semula. Maka Mu'adz mengirimkan kepada Umar sepertiga daripada hasil kutipan zakat. Perkara itu mengundang protes daripada Umar dengan berkata, aku tidak mengutusmu sebagai pemungut atau pengutip upeti. Ya? Pemungut harta atau sebagainya. Tetapi aku mengutusmu untuk mengutip zakat daripada orang-orang kaya, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Mu'adz membantah perkataan Umar dengan berkata, aku tidak mengirim suatu apapun kepadamu, tetapi aku difahamkan bahawasanya ada seseorang yang mengambil zakat daripadaku lalu mengirimkannya kepadamu. Pada tahun berikutnya, Mu'adz kembali mengirimkan separuh hasil zakat dan terjadilah soal jawab antara mereka sebagaimana pada tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya lagi, Mu'adz mengirimkan ke semua hasil ketupukan zakat kepada Umar, kembali memberi teguran. Maka Mu'adz berkata, tidak seorang pun yang aku dapati bersedia menerima zakat ini dan oleh yang demikian saya mengirimkannya kepadamu. Jadi di sini para jemaah, apabila dah tak ada orang nak terima, maka Mu'adz menyerahkan kesemuanya kepada Umar. Contoh, untuk diagihkan di luar kawasan.
Jadi di sini kita lihat secara umum seperti mana yang telah kita sebutkan, kita utamakan memberikan zakat dalam negara, akan tetapi kalau di luar negara ada masalah dan keperluan, boleh kita berikan. Pandangan saya, kalau kita ada duit zakat, beri sebahagian, beri dalam negara, sebahagian besar, beri kepada mereka-mereka yang memerlukan. Contohlah kita ada duit zakat, 20% nak berikan kepada Majlis Ugama Islam Singapura. Silakan. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita ada kaum kerabat tak yang susah kat dalam negara? Ada kaum kerabat yang susah. Kemudian lagi 30% berikan kepada kaum kerabat. Kemudian yang 50% kalau ada lagi golongan orang luar negara yang sangat memerlukan, berikan. Akan tetapi keadaan yang berbeza kadang-kala, pada keadaan-keadaan tertentu kita ada kaum kerabat yang betul-betul susah dan mereka memerlukan, maka kita kasih balance semua, kita kasih kepada kaum kerabat kita yang dalam negara kita. Boleh. Jadi kita gunakan kebijaksanaan. Jadi kita ada kepelbagaian. Baik. Menurut Imam Malik pula, tidak dibolehkan memindahkan zakat kecuali apabila penduduk suatu tempat amat memerlukan. Penduduk suatu negara yang lain amat memerlukan. Maka dalam keadaan sedemikian, pemimpin negara dapat memindahkannya ke negara terbabit setelah membuat penyelidikan dan pertimbangan. Jadi secara umum para jemaah, para ulama menjelaskan, kalau luar negara sangat memerlukan, berikan. Dan kita mengetahui, kita warga negara Singapura, walhamdulillah, hidup Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah lah, serba mencukupi. Kalau kita bandingkan dengan keadaan luar negara tu, jauh bezanya. Kalau kita bertanya, ada tak orang luar negara yang lebih memerlukan zakat? Pasti ada. Kecuali kalau kita ni orang yang tak baca surat khabar ke, tak baca social media ke, tak mengetahui langsung katak bawah apa? Katak bawah tempurung. Lainlah. Katak bawah tempurung pun tahu kat luar tempurung itu adalah cacing yang memerlukan. Jadi kita jangan jadi orang yang hanya mengutamakan diri sendiri. Aku tahu, aku makan, aku tahu ahli keluarga aku makan, senang. Yang kat luar tu korang yang pasal, pandai-pandai korang. Jangan. Kita menjadi seorang yang senantiasa peka, senantiasa peduli. Apatah lagi, peduli sesama Muslim. Menurut mazhab Hambali pula, tidak dibolehkan memindah zakat daripada satu negara ke negara yang lain yang berjarak, dibolehkan mengkasarkan solat. Tetapi wajib dibagikan ke tempat di mana dia wajib diagihkan atau daerah sekitarnya yang kurang daripada jarak yang membolehkan kasar solat. Jadi maksudnya dalam mazhab Hambali tak boleh kita agihkan kepada terlalu jauh lah. Kalau sampai boleh kasarkan solat sampai 85 marhalah, 85 marhalah pula. Sampai daripada 2 marhalah, maka dengan demikian tidak boleh memberi zakat sampai ke luar negara. Contoh. Jadi kita kena lihat para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang disebutkan. Tetapi seperti mana saya sebutkan, ini pendapat-pendapat ulama, mereka ada membuat pengecualian dan hari ini semua pengecualian itu dah wujud. Maka dengan demikian tak perlu rasa bersalah kalau di sana ada keperluan untuk kita mengagihkan sebahagian duit zakat kita, bersedekah dan sebagainya ke luar negara. Imam Abu Daud berkata, saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya mengenai zakat boleh tak dikirim dari satu negara ke negara lain. Jawabnya tidak boleh. Lalu ditanya lagi, bagaimana jika ahli keluarganya berada di sana, negara yang lain? Jawabnya lagi juga tidak dibolehkan. Tetapi jika fakir miskin di negara terbabit tidak memerlukan, maka dia boleh dipindahkan. Mereka mengemukakan dalil dengan hadis Abu Ubaid yang di sebelum ini. Jadi demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Seperti mana kita sebutkan, orang-orang miskin kat Singapura pun ada handphone. Masya Allah. Kadang-kadang handphone mereka lebih hebat dari handphone kita. Update. Contohlah. Orang miskin, contohlah. Jadi yang bagus supaya
harta kita ini dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh lebih ramai kaum umat Islam yang berada di dalam negara dan juga yang berada di luar negara. Ibnu Qudamah berkata, jika zakat tetap dipindahkan, maka menurut pendapat kebanyakan ulama, ia dianggap memadai. Seandainya seseorang berada di suatu negara, sedangkan hartanya di negara yang lain, maka yang perlu diambil kira adalah negara di mana harta tersebut ditempatkan, diletakkan yang dapat diperolehi. Sebab harta merupakan sebab diwajibkan berzakat. Di samping pandangan orang-orang yang berhak menerimanya, pasti tertuju kepada harta tersebut. Jika sebagian harta berada di tempat si pemilik, sedangkan sebagian lagi berada di tempat yang lain, maka hendaklah zakat seluruh hartanya dibayar di tempat di mana di tempat tinggal. Ini hukum yang berkaitan dengan zakat harta. Adapun zakat fitrah, maka hendaklah dibagikan ke negara yang menjadi tempat tinggal si pembayar zakat, sama ada hartanya berada di negaranya sendiri maupun tidak. Sebab zakat fitrah berkait rapat dengan zakat itu sendiri dan dia merupakan sebab kewajipannya bukan pada harta. Ini demikianlah pendapat-pendapat ulama. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya tersebutkan tadi, ringkasan cerita, dibolehkan untuk kita mengeluarkan zakat di luar negara. Kadang-kadang kita baca, buat kajian bagaimana pengagihan zakat, ya. Saya bukan mengkritiklah, tetapi kadang-kadang wujud, ya. Kita tahu ada 8 asnaf. Asnaf amil. Asnaf amil tu untuk siapa? Mereka-mereka yang yang berusahalah untuk kolek zakat, agihkan zakat, pasal perlu tenaga. Di sebahagian negara yang amil tu ada peruntukan zakat, pasal zakat dapat jutaan dolar. Kemudian amil tu ada peruntukan, kalau tahun ni tak habis nanti nak kena tak clear budget, tahun depan budget lain. Jadi pernah berlaku di sebahagian negara tu memandangkan amil ada peruntukan, jadi apa nak buat, okeylah, jadi akhir tahun buat sebagai contoh majlis berterima kasih untuk amil, buat ke hotel 5 bintang. Buat hotel 5, tapi ini manfaat amil dapatlah. Ini contoh. Jadi kalau kita lihat kepada roh tujuan zakat itu, dan sebab zakat itu ada peruntukan untuk amil, tetapi akhirnya hotel yang dapat, hotel 5 bintang, buat mahal-mahal, majlis gah-gah, dinner dan sebagainya, tapi tujuan untuk para amil lah istilahnya. Belanja hotel tu puluhan ribu, kalaulah 20-an ribu tersebut diberikan kepada sebagian golongan yang lain, lebih lagi sangat memerlukan. Contohlah. Jadi wujudnya perkara-perkara sedemikian di sebahagian negara lah. Jadi yang di mana kadang-kadang sangat menyedihkan. Bahkan kadang-kadang amil tu pun kadang-kadang duit air lampu tak bayar betul. Tapi dibelanjakan dengan majlis di hotel dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begini kita kadang-kadang perlu renungkan dan perlu insaf. Ya. Baik. Kesilapan dalam menyerahkan zakat. Baik. Tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya adalah masalah kesilapan yang kadang-kala dilakukan oleh sebagian golongan orang ketika menyerahkan zakat. Penulis mengatakan, sebelum ini telah dihuraikan, yakni orang yang dibolehkan menerima zakat dan orang yang dilarang menerima zakat. Kita dah belajar dah. Orang yang boleh terima zakat siapa? Asnaf. Orang yang dilarang menerima zakat, secara umum zakat hanya boleh diberikan kepada golongan asnaf, 8 asnaf tadi. Yang bukan asnaf tak boleh terima zakat, walaupun dia tu anak yatim. Kalau bukan termasuk daripada 8 asnaf, tak boleh terima zakat. Kita dah belajar. Walaupun dia itu ibu tunggal. Ibu tunggal ni, suaminya meninggal, tinggalkan $1 million. Lebih hebat daripada ibu yang tak tunggal. Jadi walaupun dia ibu tunggal, tak boleh terima zakat. Jadi kita dah tahu dah. Jadi penting untuk kita memahaminya. Jadi kita telah huraikan masalah tersebut. Kemudian apabila seseorang yang wajib berzakat tersalah
dengan memberikan zakatnya kepada seseorang yang dilarang menerimanya dan mengabaikan orang yang berhak menerimanya tanpa disengajakan, lalu ternyata tindakan tersebut tersilap, maka bolehkah yang demikian itu yang kemudiannya kewajipan zakat ke atas dirinya digugurkan, atau zakat tetap masih menjadi tanggungjawabnya sehinggalah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya? Jadi maksudnya di sini, kita nampak kesian ni anak yatim, kesian ni ibu tunggal. Kita ada zakat, kasihlah ni $300, ambillah $500. Tapi dapat tahu yang ibu tunggal ni, dia bukan miskin. Dia memang kaya. Dia tak memerlukan pun. Kita take for granted. Jadi persoalan, zakat kita dah tertunai ke belum? Kita dah keluarkan zakat ni? Ini masalahnya. Jadi keluarkan zakat, kita kena berikan kepada 8 asnaf. Kalau ibu tunggal itu atau anak yatim itu dia miskin, dia dapat zakat disebabkan miskinnya, bukan disebabkan anak yatimnya. Kita dah belajar. Tetapi anak yatim ini tak miskin. Kita berikan kepada seseorang, dia tu sebenarnya tidak dan bukan salah satu daripada 8 asnaf. Tetapi kita dah terberikan. Macam mana? Zakat kita dah tertunai ke belum? Para fuqaha berbeza pandangan dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Al-Hasan dan Abu Ubaid berpendapat bahawasanya apa yang telah dilakukan itu sudah memadai dan tidak boleh dituntut untuk membayar zakat satu kali lagi. Jadi dalam Imam Abu Hanifah, Muhammad adalah imam anak muridnya Imam Abu Hanifah lah dalam mazhab Hanafi, katakan kalau dah tunaikan, dah tunaikan. Ini pendapat beliau. Pendapat pertama. Tetapi kita tunaikan bukan pada orangnya. Jadi sebab tu ada khilaf. Ada ulama kata, awak tunaikan, awak tak berikan kepada asnaf zakat, maka tak sah. Pendapat yang lain. Tetapi kita lihat pendapat Imam Abu Hanifah katakan, sudahlah, kalau dah tunaikan, sahlah. Mereka berdalilkan daripada Ma'an bin Yazid katanya, suatu ketika bapaku, yakni Yazid, mengeluarkan wang dinar sebagai bayaran zakatnya. Lalu diberikan kepada seorang lelaki di dalam masjid supaya dibagi-bagikan. Melihat itu, aku datang ke masjid dan mengambil zakat tersebut. Lalu aku membawanya ke hadapan bapaku. Dengan perasaan terperanjat, bapaku berkata, demi Allah aku tidak bermaksud memberikan zakat ini kepadamu. Akhirnya kami pergi menghadap Nabi SAW untuk meminta penjelasan. Kemudian baginda bersabda, kamu memperoleh apa yang diniatkan. Laka ma nawaita ma Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Jadi Rasulullah mengatakan, bagi anda apa yang anda niatkan wahai Yazid, dan bagi anda apa yang anda ambil wahai Ma'an. Demikian. Ceritanya begini. Ada seorang lelaki datang pergi masjid. Macam kita ni lah. Kadang-kadang tengok orang, ni orang susah ni. Tengok orang susah. Wajar ke? Tapi tak apalah. Dia tengok orang susah, maka dia beri zakat. Dan selepas beri zakat, orang tersebut, okeylah dia agih-agihkan zakat. Dia nak agihkan zakat. Kebetulan, anak si beri zakat ni, Ma'an, Yazid berikan zakat, Ma'an datang, ada pengagihan zakat. Kita pun ambil. Dia pun datang ambil. Alhamdulillah. Dia ambil balik rumah, dia beritahu bapak dia. Bapak dia tahu, ini zakat yang aku kasih tadi. Kau pergi ambil itu apa pasal? Aku bukan nak kasih kau. Aku nak kasih orang susah. Habis dia agih-agihkan. Contohlah. Kadang-kadang kita macam gitu kan. Ada free gift. Oops. Ada pengagihan. Contoh. Jadi kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, laka ma nawait. Bagi kau wahai Yazid, apa yang kau niatkan. Kau niatkan zakat, dah tertunailah zakat. Dan bagi kau wahai Ma'an, apa yang kau ambil tu, ambillah. Dah ambil pun. Jadi Rasulullah mendiamkan. Jadi berdasarkan dalil ini, dalam mazhab Hanafi katakan, kalau dah terima,
dah tunaikan, Yazid dah tunaikan, kita dah tunaikan zakat, diberikan kepada siapa, kita dah tak tanggung. Hadis ini walaupun kemungkinan bahawasanya sedekah tersebut merupakan sedekah sunat, namun kata-kata apa yang anda ambil dan apa yang anda niatkan oleh Nabi SAW masih bersifat umum. Bagi memperkuatkan lagi pendapat tersebut, mereka mengemukakan satu lagi dalil yang lain. Jadi sebagian ulama mengatakan yang Yazid kasih itu tak mungkin bukan zakat. Dia hanya kasih sedekah umum. Sedekah umum, contoh kita datang masjid, kita beli ketika Ramadan lah, kita beli nasi, kita beli air bandung letak kat tepi untuk kasih orang makan. Kemudian anak kita pula datang kebetulan, ambil. Contohlah. Jadi sebagai ulama katakan itu mungkin bukan sedekah umum. Itu mungkin bukan zakat, itu sedekah umum. Sebab tu Nabi katakan bagi anda apa yang anda niatkan, bagi awak apa yang telah awak ambil. Baik, dalam mazhab Hanafi juga ada membawakan hadis-hadis yang lain. Antara lain adalah hadis di mana Nabi SAW ataupun ada kisah seorang lelaki daripada Bani Israel berkata, aku akan mengeluarkan sedekah malam ini. Pada malam itu dia keluar dengan membawa sedekahnya lalu diberikan kepada seorang pencuri tanpa pengetahuannya. Jadi dia nak beri sedekah. Dia tak tahu salah satu yang nak terima sedekah tu penyangak. Pencuri lah. Dia tak tahu. Pada waktu pagi orang ramai heboh membicarakan bahawasanya tadi malam ada seorang pencuri yang diberi sedekah. Lalu lelaki tadi berkata, ya Allah, bagimulah segala puji-pujian dan nanti aku akan mengeluarkan sedekah lagi. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya lalu disedekahkan kepada orang ramai, termasuklah seorang pelacur. Kali ini pelacur pula dapat sedekah dia. Di pagi harinya orang ramai membicarakan pula, tadi malam ada seorang pelacur diberi sedekah. Lelaki tadi berkata lagi, ya Allah, bagimulah segala puji-pujian kerana sedekahku ternyata jatuh ke tangan seorang pelacur dan aku berjanji akan mengeluarkan sedekah lagi. Yang kemarin pencuri dapat, yang ni kasih pelacur pula. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya lalu diberikan kepada seorang hartawan pula. Di pagi harinya orang ramai kembali membicarakan bahawa semalam ada orang kaya diberi sedekah. Lelaki tadi berkata, ya Allah, bagimu segala puji-pujian kerana ternyata sedekahku ternyata jatuh ke tangan pelacur, pencuri, hartawan. Apa silap orang ni agak-agak? His circle of friends ke? Pada waktu tidur dia bermimpi dan suara dalam mimpi itu berkata, adapun sedekahmu kepada pencuri, maka diharapkan dapat menghentikan perbuatan mencuri yang selama ini dilakukan. Adapun sedekahmu kepada seorang pelacur, maka diharapkan tidak lagi melacurkan diri. Adapun sedekahmu kepada hartawan, maka dia dapat mengambil iktibar dan pelajaran sehingga hatinya tergerak untuk mendermakan sebagian harta yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi maksudnya dia bermimpi harta yang kau sedekahkan kepada pencuri, moga-moga pencuri itu dah dapat harta, dia dah tak mencuri. Harta yang anda sedekahkan kepada pelacur, moga-moga dengan dapat harta tu dia dah berhenti melacur. Harta yang anda dapat, yang anda sedekahkan kepada orang kaya, moga-moga tersentak hatinya. Aku ni kaya tapi tak bersedekah. Orang tu lebih miskin daripada aku, dia bersedekah. Dan aku orang kaya, makan harta sedekah daripada orang yang jauh miskin. Ya Allah, besok orang kaya ni akan mula bersedekah. Maksudnya begitulah. Jadi itu menunjukkan bahawasanya kalau kita tak sengaja, kita bersedekah, lalu sedekah kita diambil oleh orang yang tak nak kita sedekahkan kepada mereka, kita tetap dapat pahala. Cuma masalahnya kalau pencuri itu dengan dapat harta dia berhenti mencuri, okeylah. Jangan dia dapat harta, si pencuri itu beli pisau baru supaya mudah lagi mencuri.
Masalah tu. Si pelacur jangan dah dapat duit, lepas duit sewa bulanan bilik pelacur dia. Bilik untuk dia melacur. Jadi kita pula sponsor duit melacur dia pula. Wa'iyadzubillah. Contohlah ya. Si orang kaya dapat duit sedekah, bagus juga duit sedekah ni. Jadi malam ni nak pergi kasino, at least dah ada modal. Terima kasih bang. Jadi masalah. Maksudnya, kadang-kadang sesuatu perkara itu di luar kemampuan kita, perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, kita tak tanggung dosa. Kalau kita tak tahu dia tu melacur, kita kasih sedekah kepada orang. Kita tak tahu apa yang dia buat, kita tak berdosa. Kita kasih sedekah kepada orang. Duit itu orang tadi buat maksiat, kita tak akan tanggung dosa, insya-Allah. Kita akan tetap dapat pahala apa yang kita bantu orang. Baik. Di muka surat 380 disebutkan, malah Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang lelaki yang meminta daripada bahagian zakatnya, in kunta min tilka ajza a'taituka haqqa. Jika kamu termasuk daripada golongan tersebut, maka tentunya aku memberikan hakmu. Jadi maksudnya, kalau orang tu memang golongan asnaf, maka Nabi SAW akan berikan. Kemudian Nabi juga pernah memberikan zakat kepada dua orang lelaki yang bertubuh tegap dengan bersabda, in syi'tuma a'taitukuma minha wala hazzan fiha li ghaniyin wala liqawiyin muqtasibin. Sebenarnya aku ingin memberikan zakat harta ini kepadamu. Tetapi perlu ingat bahawasanya orang kaya dan orang yang kuat berusaha tidak mempunyai hak sama sekali dalam harta zakat ini. Jadi maksudnya pernah satu ketika Nabi nak berikan zakat, ada orang kaya, ada orang kuat. Ada orang kuat, dua orang lelaki yang tegap nak terima zakat. Jadi Nabi SAW mengatakan sebenarnya zakat ini sebenarnya orang kaya dan orang yang kuat tak perlu beri zakat lah. Kerana apa? Orang yang tegap ni, kau pergi kerja bagus. Kita nak larang, tak nak galakkan orang itu setakat tak ada duit setakat pergi Majlis Agama Islam Singapura, setakat pergi masjid, minta duit zakat. Pergi kerja. Usaha. Kadang-kadang ada orang macam itu, malas. Tak ada makan. Awak pergi jalan raya sini, ada banyak kedai makan. Pergi kerja kat kedai makan. Kerja kedai makan, tak akan mati kelaparan. Contoh, makan dia tanggung. Dapat duit lagi. Jadi, antara rajin dengan malas lah. Jadi sebab tu kalau orang yang mempunyai tubuh badan tegap, tak ada sebab untuk menerima zakat. Pengarang kitab Al-Mughni, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah, berkata, sekiranya arti sebenar kaya diambil kira, tentulah mendengarkan ucapan mereka belum lagi memadai. Baik, jadi secara umum tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang-orang yang bukan asnaf. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Yusuf Al-Thawri dan Ibnu Munzir berpendapat, kalau sekiranya seseorang itu memberi zakat kepada orang yang bukan asnaf, maka tidak sah zakat tersebut. Tidak sah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dan jika ternyata pengeluar zakat tersalah dalam memberikan zakat, maka dia diwajibkan membayar zakat sekali lagi kepada orang yang berhak menerimanya. Sebab dengan memberi zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, berarti dia belum lagi lepas daripada tanggungjawab. Sama halnya berhutang kepada sesama manusia. Jadi maksudnya, jumhur ulama katakan, kalau kita berikan zakat, kita tahu orang tu bukan orang yang berhak, maka zakat kita belum tertunai. Sebab tu waktu hari raya, hari raya kita beri duit raya. Adakah tu zakat? Bukan zakat. Itu duit hadiah lah. Gembirakan budak-budak, dapat pahala tak? Dapat pahala. Gembirakan budak-budak. Gembirakan orang tua, dapat pahala tak? Kita pergi rumah makcik saudara kasih duit, dapat pahala. Alhamdulillah. Tapi zakat ke tidak? Tak boleh niat zakat. Kecuali orang tu memang susah. Kebetulan kita jalan raya,
Kita nak pergi rumah makcik kita ke, rumah saudara kita, kebetulan susah. Kemudian berbual-bual, oh suami saya dah kena buang kerja, kemudian kerana dia sakit, kita anak beranak macam ginilah. Hidup serba kekurangan. Kita dah get ready duit raya $20. Oh ya ke? Terus orang ni kalau kita tahu dia orang susah, orang miskin, kita tahu dia termasuk asnaf zakat, alang-alang saya berada di sini, kita kasih zakat sekali. Tambahkan dalam envelope, terus kasih zakat. Niatkan zakat, boleh. Niatkan zakat untuk anak dia, boleh. Jadi kalau untuk jalan raya tu, orang yang betul asnaf, boleh kita niatkan zakat, tapi mereka yang bukan asnaf, tak boleh niatkan zakat, lebih kepada hadiah. Menurut mazhab Imam Ahmad, jika memberikan zakat kepada seseorang yang diyakini fakir, namun ternyata kaya, maka dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan sudah memadai, manakala riwayat kedua menyatakan tidak memadai. Tetapi apabila ternyata orang yang menerima zakat tersebut adalah seorang hamba sahaya, orang kafir, seorang yang berketurunan Bani Hashim atau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan si pembayar zakat di mana mereka tidak dibolehkan menerima zakat daripadanya, maka dalam masalah ini hanya terdapat satu riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu tidak terlepas daripada kewajipan membayar zakat dengan memberikan kepadanya. Sebab untuk mengenal pasti mana yang miskin dan mana yang kaya memang agak sukar. Contohnya lah, ringkaskan cerita. Kadang-kala kita tak tahu dia ni orang miskin ke, fakir ke tidak. Datang seseorang datang kepada kita, minta maaf tuan, saya ni sakit, kemudian tak dapat kerja, berhutang, anak saya nak sekolah tak ada duit, hutang air lampu banyak, maka boleh tak beri zakat? Dia boleh terima zakat ke tidak? Boleh tak? Bolehlah. Fakir, miskin, berhutang semua boleh. Kita pun berikan dia zakat. Kebetulan ada duit. Okeylah, anak-anak macam mana sekolah semua. Okeylah, kasih dia $500. Okey? Jadi kita dah belajar, kalau orang kita berikan zakat kepada orang yang bukan asnaf, tak sah. Ni berdasarkan apa yang kita lihat, dia tu asnaf. Namun ternyata dia bohong. Dia sindiket. Apa yang dia kata semua bohong, dia dapat duit, sebenarnya dia bukan orang miskin, sebenarnya dia tak ada anak pun, sebenarnya semua tak. Kalau ikut betul-betul analyze, dia bukan asnaf zakat. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Berdasarkan apa yang dia kata, kita terima, kita kasih. Dalam hal ini macam mana? Dalam hal ini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berikan, ketika kita berikan, kita yakin dia itu memang asnaf zakat, berdasarkan ucapan dia, dan kita pun tak syak sangatlah, kita yakin, maka zakat kita sah. Kerana kita tak dapat membezakan mana yang tak betul, mana yang betul. Betul kan? Kita kena ambil dari segi zahir. Takkan kita nak awak ni sakit, mana surat sakit, mana surat anak sekolah, mana. Jadi masalah berdasarkan apa yang dia kata tu, dia menipu, maka zakat kita sah. Sebab kalau kita dituntut untuk memastikan, masalah. Kemudian kita dituntut memastikan kita dah bayar zakat kat masjid pun, masjid awak berikan kepada siapa? Awak siapa awak berikan, mana awak punya checklist, kita dah berikan kepada Majlis Utama Islam Singapura, mana yang 8 asnaf, siapa berapa banyak awak kasih, saya nak tengok nama-nama. Oh, masalah macam itu. Jadi apa yang kita berikan berdasarkan keyakinan, pada ketika itu berdasarkan kriteria dia itu memang termasuk asnaf zakat, bismillah, berikan, dah tak perlu tanya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dituntut perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Alhamdulillah. Nokta seterusnya, memberikan zakat secara terang-terangan.
Seseorang yang hendak bersedekah dibolehkan menyerahkan secara terang-terangan sama ada dia zakat wajib maupun sedekah sunat dengan syarat tidak bertujuan untuk mempamerkannya. Bagaimanapun menyerahkan zakat secara sembunyi-sembunyi adalah lebih diutamakan. Kalau kita nak beri zakat, nak beri terang-terangan ke atau nak beri sembunyi-sembunyi? Kedua-duanya boleh. Tetapi dengan syarat, ada beberapa syarat. Pertama, kalau awak nak beri terang-terangan, pertama, tidak boleh ada sifat ujub dan riak. Habis kalau tak ada sifat ujub dan riak, kenapa nak beri terang-terangan? Kadang-kadang kita nak beri secara open, kerana apa? Untuk memberikan mesej kepada orang kaya yang lain. Saya ni terpaksa datang ke kampung awak, berikan zakat, sedangkan ke kampung awak tu ada orang-orang kaya. Mana orang-orang kaya tu? Tak terfikir ke nak tunaikan zakat? Maka kita beri terang-terangan, orang kaya kat situ lihat, aku ni kaya tak pernah tunaikan zakat. Jadi untuk memberikan iktibar kepada orang lain, boleh. Tetapi secara umum memberi sembunyi-sembunyi tanpa orang mengetahui adalah lebih baik. Ini secara umum ya, zakat ke sedekah ke, afdalnya sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu, itu lebih baik. Kalau kita nak kasih secara terang-terangan supaya dengan tujuan untuk memotivasikan orang lain, boleh. Kita tahu orang kaya, kita duduk sebelah satu orang kaya raya lah. Contoh, ketika setiap kali datang Ramadan ke, setiap kali nak bersedekah, kita akan nampak dia akan collect cari duit, dia sedekah. Tapi dia ambil $2 masuk dalam tabung. Sedangkan kumpulan kita memerlukan sumber keuangan, bajet yang besar. Depan dia pula kita keluarkan $10 tak, $50 masuk. Yang kat orang kaya sebelah, aduhai, akak ni $50, aku ni sedekah $2, malu. Tak malu ke? Satu punch on the face. Maksudnya. Besok lusa pula, dia pun daripada $2, dia masukkan $10. Maksudnya untuk bantu projek tersebutlah. Contohlah, alhamdulillah. Hari Jumaat, kadang-kadang pergi masjid lah ya, solat Jumaat, balik solat Jumaat, masuk tabung. Kadang-kadang saya keluarkan $10, kadang-kadang apa yang ada kat poket. Tiba-tiba nampak satu pakcik yang kerja serba sederhana, tak berjawatan besar, keluarkan $30 masuk tabung. Allahu Akbar. Satu ni keluarkan $50. Ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita ni yang serba sederhana ni rasa malu dengan, bukan malu kepada apa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan, ni pakcik security guard atau ni pakcik cleaner, ni pakcik apa, dia keluarkan tutup mata $30 untuk bantu masjid. Bukan saya suruh kita setiap kali masuk masjid donate $30, tidak. Tetapi maksudnya kalau dapat, alangkah baiknya lah kalau setiap kali kita masuk masjid dapat sedekahkan untuk tabung masjid seberapa yang termampulah. Tak mampu $10, $5, tak mampu $5, $2 pun niatkan, seperti mana saya pernah sebutkan, niatkan ni bismillah untuk duit air lampu masjid. Kita belajar perlu elektrik, orang solat perlu duit air. Kita niatkan itu. Setiap orang solat pakai gunakan air, kita dapat pahala. Kita belajar, dapat pahala. Orang yang derma. Letakkan. Ada lebih $5. Ada lebih $10. Ketika kita letak $2 kat tabung masjid, tiba-tiba orang belakang kita yang kerja, yang sederhana kerjanya, zap dia keluar, tak tengok pun, $20 jalan. Allahu Akbar. Contoh. Apabila kita nampak demikian, Allah nak tegur kita. Ya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dibolehkan dan kita berpada-pada. Maksudnya di sini,
Kita boleh terang-terangan untuk memberi tasjid, untuk memberi motivasi. Kadang-kadang orang tak terfikir nak derma. Jadi kita bantu untuk derma masjid. Masjid kita para jemaah derma, jangan lokit dengan masjid. Kerana apa? Masjid rumah Allah. Setiap orang yang solat itu pahalanya kita niatkan untuk air lampu. Ya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita adalah memberi zakat atau bersedekah secara terang-terangan. Kita jangan bersedekah lalu kita ambil video letak kat social media. Tak perlulah. Rosak pahala kita. Zaman sekarang para jemaah yang dirahmati Allah, zaman yang kadang-kala kita kurang menitik beratkan masalah riak. Masalah riak, dulu kita kalau nak buat sesuatu perkara, kita nak cerita orang, riak, rasa bersalah. Tapi zaman sekarang kita buat amalan tunjukkan orang, riak. Kita lalu satu tempat, sebelum kita sedekah, kau ambil gambar, aku nak sedekah ni. Terus, makcik ada makan, tak ada makan, silakan. Terus masuk ke social media. Riak, rosak pahala. Tak dapat pahala. Cuma dapat like aja. Yang tak berharga. Jadi jaga riak. Amalan kita jangan kita tunjukkan orang. Jangan kita pamer ceritakan orang. Tadi malam saya bangun pagi pukul 5, lalu saya solat tahajud 4 rakaat. Saya solat menangis-nangis solat. Alhamdulillah lah, apa saya nak cerita pada orang? Betul kan? Tapi itu yang dilakukan oleh masyarakat kita zaman sekarang, sama ada amalan dia bantu orang ke, dia bersedekah ke, itulah dia. Termasuklah golongan kadang-kala orang yang bersedekah mesti nak bawa cek besar-besar. Saya sedekah $1,000, ambil gambar cek. Moga-moga niat dia untuk menggalakkan orang lain untuk bersedekah. Okey, alhamdulillah. Satu perkara yang lain kita kena jaga juga, dalam kita memberi sedekah, dalam kita memberi zakat, jangan memalukan orang yang menerima zakat. Kadang-kala satu pertubuhan, satu persatuan datang pergi rumah orang-orang miskin, berikan zakat, ambil video. Ni ketua, ni chairman datang, kemudian ni orang yang terima zakat, kesian orang yang terima zakat tu kepaksa, aku ni penerima zakat, masuk kat dalam TV, masuk social media, kesian. Kemudian panggil pasal apa, nak hari raya, panggil ramai-ramai orang duduk tempat jemputan, kemudian satu persatu naik atas stage, dapat $50 naik atas stage. Itu kasih $50 naik atas stage untuk kebaikan si penerima atau untuk kebaikan si pemberi? Jadi kita lihatlah. Ini contoh. Jangan memalukan orang ketika nak beri zakat atau nak beri sedekah. Biar orang tak tahu dan kita tidak memalukan orang yang si penerima ini. Kadang-kadang duduk setengah jam, tunggu VIP belum datang, untuk dapat $50. Duduk 1 jam, VIP belum datang. Satu persatu nak kena salam naik atas, dapat voucher $50. Alhamdulillah $50 berguna. Tetapi jangan sampai memalukan si penerima zakat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kamu mengeluarkan sedekah secara terang-terangan, maka itu pun baik. Tetapi jika secara sembunyi-sembunyi dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik untukmu. Fahuwa khairul lakum. Berikan secara sembunyi-sembunyi adalah lebih baik. Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Siapakah dia? 7 golongan itu. Pertama, imamun adil. Pada hari kiamat ada 7 golongan orang yang dapat naungan Allah.
pada ketika tiada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dapat naungan Allah. Pemimpin yang zalim, yang menzalimi rakyat jelata, tidak akan dapat naungan Allah. Maka bagi para pemimpin, bertakwalah kepada Allah. Sama ada pemimpin daripada mana sekalipun. Pemimpin persatuan, pemimpin pertubuhan, pemimpin masjid, pemimpin kelab ini, kelab itu, pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin apa sekalipun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menzalimi rakyat jelata. Pertama, golongan orang yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Golongan kedua, pemuda yang hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemuda, daripada kecil dia besar, dia tidak buat maksiat, istighfar kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Seorang yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Satu hari tak dapat datang masjid, rasa rugi betul. Ni hari nak pergi masjid, besoklah look forward nak pergi masjid, nak datang kuliah, kemudian malam nak pergi solat, terpaut dengan masjid. Keempat, dua orang yang saling menyayangi dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya mereka kerana Allah, berpisah mereka kerana Allah. Dua sahabat bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Aku bertemu dengan dia bukan pasal dia kaya. Aku bertemu dengan dia bukan pasal dia berpangkat. Aku bertemu dengan dia bukan pasal dia handsome. Aku nak kawan dengan dia bukan pasal itu semua. Tetapi bertemu kita kerana Allah untuk perjuangkan agama Allah, dan berpisah kita kerana Allah untuk meneruskan kehidupan kita. Yang kelima, seseorang yang memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ibaratnya tangan kanan beri sedekah, tangan kiri tak mengetahui. Itu matlamat. Itu objektif kita. Kalau dapat, kita bersedekah sembunyi-sembunyi. Ibarat tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Yang kita yang satu tubuh. Kita bersedekah, orang lain tak tahu, alhamdulillah. Kalau kita bersedekah nak orang tahu, habis. Zaman sekarang bukan kata bersedekah tangan kanan, sedekah tangan kiri tak tahu. Bersedekah tangan kanan, satu tubuh badan tahu. Bersedekah tangan kanan, satu kampung tahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan seterusnya. Siapa ni? Orang-orang yang dapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah di tempat tersepi, di malam gelita, di malam yang gelap gelita, sehingga menitiskan air mata. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut akan azab neraka. Takut akan dosa-dosaku. Tak ada orang tahu. Dalam malam gelap gelita, dalam keadaan seorang diri, dia berdoa kepada Allah, dia insaf sampai titiskan air mata. Dalam keadaan tak ada orang tahu. Dia akan dapat naungan Allah pada hari naungan. Tiada naungan kecuali naungan Allah. Siapa lagi? Seseorang lagi. Satu lagi golongan yang dapat naungan Allah adalah seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik. Seorang yang mempunyai pengaruh agar lelaki tadi menidurinya. Tetapi lelaki itu katakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Kalau ada seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik, yang berpengaruh, yang lelaki ini pun menginginkannya, di mana perempuan tersebut mengajak lelaki tadi menidurinya, dan lelaki itu memang hendak, akan tetapi lelaki tersebut serba salah kerana ikutkan hati nak, fikir dua kali, dosa. Terpaksa lelaki tadi tolak perempuan itu, katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah.
lelaki itu akan dapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Begitu juga perempuan, kalau kita mengkiaskannya, yang sangat tergoda kepada seorang lelaki, yang ditinggalkan, yang kesepian, lalu lelaki yang kacak tersebut mengajak dia menidurinya. Ikutkan hati dan perasaan dan nafsu pasti menginginkan. Tetapi yang menghambat hanyalah dosa dan murka Allah. Terpaksa dia tetap mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. 7 golongan ini akan mendapat naungan Allah. Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumallahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Inilah dia golongan orang-orang tersebut, dan penulis membawakan hadis ini kerana sedang bincangkan tentang masalah orang yang bersedekah. Salah seorang yang dapat naungan Allah adalah seorang yang bersedekah, ibaratnya sedekah tangan kanan, tangan kiri tak mengetahui. Jangan kita mempamerkan sedekah kita, jangan kita mengungkit-ungkitkan sedekah kita, apa yang kita berikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Dan demikianlah berakhirnya bab zakat harta. Pertemuan akan datang kita akan kumpaskan pula bab zakat, tetapi kita nak bincangkan tentang zakat fitrah. Bagaimanakah pula dengan zakat fitrah? Siapakah orang yang berhak terima zakat fitrah? Seringkali kita bayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ada orang katakan zakat fitrah afdalnya bayar pada malam hari raya. Betul ke malam raya? Dan zakat fitrah bagusnya kita bayar pakai beras atau pakai duit atau sebagainya. Akan kita kupaskan nanti insya-Allah dalam membincangkan bab zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelum saya tutup majlis, kalau sekiranya ada soalan silakan. Silakan. Sekejap. Kalau orang kasih kita duit secara umum itu adalah duit hadiah atau sedekah. Contohlah kita berada kedai makan, orang datang belanja kita makan. Tak perlu tanyalah terima kasih, alhamdulillah. Orang kasih kita duit, mungkin tanya kenapa awak salah orang ke? Ataupun dia nak bayar sesuatu ke? Jadi kita lihat kepada konteks. Contoh, kita berada di rumah, kemudian anak saudara datang hari raya, lalu kak terima kasihlah kak, dia kasih duit kepada tuan rumah. Tak perlu tanya duit zakat ke tidak, kita terima, boleh terima. InsyaAllah, secara umum lah. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tentang harta rikas. Okey. Tak dengar. Okey. Soalannya? Baik. Apa juga harta yang kita miliki, sama ada harta itu kita miliki dari segi daripada sumber usaha kita, atau sumber faraid, atau orang hadiahkan kepada kita, atau daripada harta rampasan, atau apa juga harta. Okay? Apabila kita dah memiliki harta tersebut, pada ketika kita memiliki harta itu, kita tak perlu beri zakat. Akan tetapi, harta itu sekiranya kita simpan selama setahun dan
cukup haul, cukup nisab, baru kita beri zakat pada ketika itu. Ketika kita baru dapat harta apa sekalipun, orang hadiahkan kita. Orang hadiahkan kita $10 million. Alhamdulillah. Kena zakat ke tidak? Tak perlu zakat. Ataupun kita menyelam ke dalam permukaan bumi, kita jumpa harta. Kena zakat ke tidak? Itu lain. Itu zakat mengenai bab yang lain lah. Akan tetapi kalau sekiranya kita usahakan, kita dapat gaji, kita dapat harta, kita simpan harta tersebut selepas 1 tahun, baru kita kena bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Dan harta itu kita simpan lagi, kena bayar zakat. Kalau harta kita dapat $100 million, ada harta $100 million. Kita ada $100 million kita simpan, setiap tahun kena bayar zakat 2.5 million. Jadi orang yang harta sikit tak terjejas. Harta dia cuma $10,000. $10,000 bayar zakat berapa? 250. Okeylah, kecil. Yang masalahnya yang ada 10 juta tu. Bayar zakat yang besar-besar 1 bulan, 1 tahun kena bayar $250,000. 250 zakat kira. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.